Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk kita menyambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Al-Asma Al-Husna, untuk kita membincangkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentadabbur maksud nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita akan masuk ke nama Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya, iaitu nama Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang membawa maksud Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Jadi kita akan bincangkan pada malam ini maksud nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Kita akan bacakan banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tengoklah huraian kepada beberapa ayat ini untuk kita mengambil pengajaran daripadanya. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Maksudnya nama Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki ini disebutkan banyak kali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 58, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ar-Razzaq, sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, dialah yang Maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, dan dia memiliki kekuatan yang sangat kukuh. Jadi dalam surah Az-Zariyat ayat 58 ini ada beberapa nama Allah, antaranya Ar-Razzaq, dia yang Maha memberi rezeki. Jadi tuan-tuan, bila kita belajar tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki, maka kita akan mengetahui bahawa rezeki kita semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil daripada pembelajaran kita pada malam ini, sepatutnya kita semakin berkeyakinan bahawa rezeki kita datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kukuhlah keimanan kita kepada Allah, semakin kuranglah risau kita tentang rezeki kita, sebab kita tahu Allah yang memberi rezeki, dan semakin kita berusaha mencari rezeki dengan cara yang terbaik. Sebab kita tahu yang bagi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lihat nanti beberapa ayat Allah sebut Allah memberikan rezeki yang baik. Jadi kita akan nampak kadang-kadang ada benda yang kita rasa benda tu rezeki kepada kita, sebenarnya benda tu bukan rezeki. Misalnya kita dapat harta dengan cara yang haram, dengan cara yang terlarang. Bila orang tanya, kita kata, dah rezeki aku macam tu, dah rezeki aku macam tu, kita kata. Kita akan tengok dalam Al-Quran Allah sebut, Allah banyak kali sebut dia memberikan rezeki daripada at-tayyibat, yang baik-baik. Benda yang haram bukan benda yang baik. Jadi kadang-kadang orang kata, dah rezeki aku kat sini, dia kerja kat tempat yang tak elok, yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dia beralasan itulah rezeki yang Allah tentukan untuk dia. Jadi ayat yang pertama Allah menyebutkan Allah itu Maha memberi rezeki. Kita lihat ayat yang kedua, pengarang membawakan potongan ayat daripada surah Al-Jumu'ah ayat 11. Kata Allah kata ayat ni, wallahu khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok sedikit tentang surah Jumu'ah ni.
Sebab perkataan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki itu di hujung ayat. Jadi kita nak tengok apa cerita sebelum tu. Jadi kita kena ingat kaedah bila kita jumpa ayat Al-Quran di hujung ayat khususnya yang membicarakan tentang nama dan sifat Allah, maka nama dan sifat Allah yang disebutkan kat hujung ayat tu dia ada kaitan dengan cerita sebelum tu. Cerita sebelum tu. Jadi kita lihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dilaungkan azan, diseru azan, untuk apa? Untuk apa dilaungkan azan? Lis-solah, untuk mendirikan solat. Min yaumil jumu'ah, pada hari Jumaat. Jadi cerita ni cerita pada hari Jumaat. Jadi terkeluarlah daripada cerita ni kalau pada hari-hari lain. Maksudnya contoh, kita bekerja pada hari lain, masuk waktu Zuhur kita tengah buat kerja, dan kerja tu urusan yang mustahak. Kita kena serahkan, mungkin bos kita minta sebelum pukul 2 mesti serahkan kerja kita tu. Ada project paper ke apa ke. Jadi nak tak nak kita kena serahkan. Tiba-tiba mungkin ada kawan kita kata, apa ni, waktu solat pergi buat kerja ni. Dia kata, tak apalah, nanti pukul 2 aku solat lah. Sebab ni aku nak kena hantar ni pukul 2 ada mesyuarat. Majikan bos ada mesyuarat pukul 2. Jadi mungkin dokumen tu perlu disiapkan untuk kita punya majikan bentang pukul 2 nanti. Jadi kita kena siapkan sekarang. Jadi mungkin ada kawan kita, kau ni mendahulukan cari rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak berkat rezeki tu. Yang ni kita kena faham. Ayat ni berkaitan Jumaat. Khusus berkaitan hari Jumaat. Sebab kita kena ingat, solat ni dia adalah kewajipan. Kewajipan ni dia ada, dari sudut masa dia boleh dibahagikan kepada dua. Kewajipan yang luas dan kewajipan yang sempit waktu dia. Jadi solat dari satu sudut dia nampak sempit sebab solat tu waktu dia terhad, Zuhur sampai Asar. Kalau waktu Zuhur tu, dia contoh Zuhur pukul 1.20, Asar 4.40. Jadi nampak sempit sebab kita hanya boleh solat Zuhur pada waktu tu je. Tetapi dari satu sudut, ia juga kewajipan yang luas kerana daripada 1.20 sampai 4.40 tu kita boleh solat pada bila-bila masa. Walaupun pasti lebih afdal kita solat pada awal waktu, itu pasti. Tetapi mungkin ada situasi-situasi tertentu, kita ada komitmen tertentu. Contoh waktu tengah hari nak kena jemput anak dan semisalnya. Jadi boleh tidak berdosa selagi mana kita masih solat dalam waktu. Jadi jangan guna ayat pasal hari Jumaat ni dibawa ke waktu-waktu solat yang lain, tak kena. Dan tak boleh juga kita kata kat kawan kita yang mungkin dia memang terpaksa nak siapkan kerja dia waktu tu, dia kena. Dia bukan, mungkin lain lah kalau orang yang saja-saja lepak-lepak dengan azan, dia buat tak tahu je setiap hari macam tu, saja je. Ni tak mungkin, ada waktu-waktu tertentu yang dia kena siapkan kerja dia, dokumen nak kena siapkan sebelum pukul 2 dan semisalnya. Jadi dia terpaksa lewatkan solat Zuhur dia pukul 2, dia masih solat dalam waktu dia. Jadi dia tak termasuk dalam ayat ni, sebab ayat ni pasal solat Jumaat. Solat Jumaat ni dia memang ada syarat-syarat dia dengan imam. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada jumlah bilangan jemaah yang tertentu dan semisalnya. Jadi dia sempit waktu dia. Jadi Allah sebut, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah", apabila diseru, dilaungkan azan untuk mendirikan solat pada hari Jumaat, solat Jumaat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu untuk mendirikan solat Jumaat, wadharul bai', dan tinggalkanlah urusan jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Jadi apabila, kalau dalam tafsir kasih disebutkan, apabila dilaungkan azan yang kedua pada hari Jumaat, maksudnya dan nak khutbah Jumaat tu, maka haram dilakukan jual beli untuk orang yang diwajibkan solat Jumaat. Jadi ada perbincangan lah tentang orang yang tak wajib solat Jumaat tu wajib ke haram ke tidak dia berjual beli. Tapi untuk yang wajib solat Jumaat pada waktu tertentu, waktu tersebut haram untuk dia melakukan jual beli.
dia kena tinggalkan. Jadi kemudian Allah sebut, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, apabila telah didirikan solat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaranlah di muka bumi. Nah, ini satu kaedah usul fiqh, iaitu tadi ada larangan kan, maksudnya bila masuk je azan Jumaat, terlarang daripada kita melakukan urusan jual beli. Kemudian masuk ayat yang ke-10 ni, Allah kata apabila telah didirikan solat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah kurniaan-kurniaan Allah, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, moga-moga kamu menjadi orang yang berjaya. Fantashiru fil ard tu, kalau kita lihat secara zahir, dia adalah arahan, suruhan, bertebaranlah di muka bumi, cari rezeki. Jadi ada orang tertanya-tanya, jadi maksudnya lepas Jumaat tu memang wajib pergi kerja ke? Habis tu macam mana kat negeri-negeri yang cuti hari Jumaat? Kan Kelantan, Terengganu, Kedah cuti Jumaat. Kalau ikutkan kaedah usul, bila asal pada satu arahan itu wajib. Jadi tak boleh ke cuti hari Jumaat? Kau dah cuti kan? Contoh kedai tutup, kita punya pejabat tutup hari Jumaat, berdosa ke kita kau tak pergi kerja? Kita kena faham. Walaupun fantashiru itu fa'il amar, tetapi dalam kaedah usul fiqh, bila sesuatu arahan itu datang selepas larangan sebelumnya. Larangan apa yang sebelum ni? Larangan untuk berjual beli apabila telah dilaungkan azan Jumaat. Itu larangan dia. Kemudian bila dah selesai solat Jumaat, Allah suruh pergi bertebaran cari rezeki. Jadi arahan pergi bertebaran mencari rezeki itu bukan bermaksud wajib lepas habis solat Jumaat pergi kerja. Maksud dia, apabila ada larangan kemudian datang arahan, maka arahan itu menunjukkan mubah, dibenarkan. Misalnya dalam ayat Quran yang menceritakan apabila kita dah bertahalul, boleh apa? Memburu. Kan antara larangan bila kita dalam keadaan ihram, tak boleh memburu haiwan kan? Adakah waktu arahan tu bermaksud wajib pergi memburu? Pasti jawapannya tidak. Arahan tu bermaksud mubah, waktu tu dah dibenarkan. Jadi kalaulah ada tempat-tempat yang hari Jumaat dia tak kerja, tidaklah berdosa untuk dia tiba. Mungkin ada orang kata lepas solat Jumaat dah hari ni negeri dia cuti, dia nak duduk kat masjid iktikaf ataupun nak balik tidur, tak ada masalah. Ini cuma nak menunjukkan bahawa lepas tu dah boleh dah nak buat apa-apa urusan yang kita nak. Wadhkurullaha katsira, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun. Kemudian ayat ke-10 inilah Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Allah sebut tentang apa yang berlaku di zaman Nabi SAW apabila mereka, iaitu para sahabat, mereka ra'au tijaratan, apabila mereka nampak, mereka menyedari kedatangan kafilah dagangan yang membawa barang-barang dagangan, aw lahwa, atau mereka nampak ada sesuatu yang menghiburkan, infaddu ilaiha, mereka bersurai, watarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad berkhutbah. Ini berlaku di zaman Nabi SAW. Nanti kita lihat hadis yang berkaitan cerita ni. Jadi itulah yang sampai Allah sebut, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Muhammad, bagi tahu kat sahabat-sahabat ni, apa yang ada di sisi Allah, iaitu pahala, itu lebih baik daripada hiburan dan perniagaan barang-barang dagangan yang datang tersebut. Kemudian di hujung itulah Allah sebut, wallahu khairur raziqin, Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut Allah sebaik-baik pemberi rezeki, Allah tengah cerita tentang yang sebelum tadi, yang mana para sahabat bila nampak barang dagangan tersebut, rombongan dagangan tu datang, para sahabat sampai tinggalkan Nabi SAW berkhutbah. Mereka mungkin nak ambil barang dagangan tersebut dan semisalnya. Jadi Allah bagi tahu, Allah yang bagi rezeki.
Maksudnya apa? Kalau kita berkeyakinan bahawa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita, ia terbukti apabila kita tidak mengabaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingatkan mereka, Allah yang bagi rezeki. Kenapa sampai tinggalkan Nabi SAW yang tengah berkhutbah di atas mimbar, mereka pergi kepada rombongan dagangan tersebut. Kisah ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah dikata, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami tengah solat, maksudnya solat Jumaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz aqbalat irun, apabila datang yang irun ni kafilah dagangan, dia bawa makanan dan semisalnya, tahmilu ta'ama, kan kau dulu kafilah dagangan atas unta, dia bawa guna unta kan, jadi di atas kafilah tersebut dia adalah bawa barang makanan dan semisalnya. Faltafatu ilaiha, maka jemaah semua pergi kat rombongan dagangan tersebut, kafilah dagangan tersebut. Hatta ma baqiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai tidak ada yang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajula, melainkan 12 orang sahabat saja yang tinggal. Punya ramai sahabat tu, yalah waktu tu belum turun larangan ni lagi, jadi mereka pergi. Mereka rasa tak ada masalah kot. Lepas ni datanglah balik agaknya dengan khutbah Nabi SAW. Sampai tinggal 12 orang sahaja yang bersama, yang duduk dengar khutbah Nabi SAW tersebut. Fanazalat hadhil ayah, lalu turunlah ayat ini, teguran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menegur para sahabat. Allah menegur para sahabat. Allah ingatkan mereka, jangan sampai kamu, sebab kamu nak rezeki, kamu nak makan, kamu tinggalkan Nabi SAW. Kamu abaikan kewajipan kamu. Jadi bila dalam satu riwayat disebut fanazalat, itu menunjukkan asbabun nuzul, sebab penurunan ayat. Jadi sebab penurunan ayat 11 surah Al-Jumu'ah ini ada kaitan dengan kisah yang kita bacakan ni. Jadi jangan sebab kita sibuk mencari rezeki sampai terabai kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat Jumaat dia ada waktu ditetapkan, pada waktu ditetapkan dengan syarat-syarat dia. Jadi kita kena buat waktu tersebut. Solat ada waktu dia. Jangan sampai sebab kita nak kerja sampai kita solat di luar waktu. Kalau masih dalam waktu tak apa, tapi di luar waktu, alasan sibuklah dan semisalnya. Wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau kita sibuk mencari rezeki sampai kita tinggalkan solat, tinggalkan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kat mana keimanan kita kepada Allah Ar-Razzaq? Betul ke kita percaya Allah bagi rezeki? Kalau kita percaya Allah bagi rezeki, kenapa kita sanggup cari rezeki sampai tinggalkan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi itu persoalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Sebab itu bila lepas satu isu Allah sebut tentang nama dia, macam isu ni Allah sebut dialah sebaik-baik pemberi rezeki, Allah nak ingatkan manusia. Takkanlah sebab nak makan, nak minum, kamu tinggalkan kewajipan kamu. Jadi kita kena tanya diri kita sejauh mana kita beriman Allah Subhanahu Wa Taala ini pemberi rezeki kita. Kita lihat ayat yang seterusnya dalam surah Al-Hajj ayat 58. Wa innallaha lahuwal khairur raziqin, wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Sesungguhnya Allah dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Sekali lagi kita nak tengok apa ayat penuh dia. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala tengah cerita tentang orang yang berhijrah di jalan Allah, lalu dia terbunuh. Wallazina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Mereka itu, iaitu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, nescaya mereka itu akan dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang baik.
Sesungguhnya Allah lahuwa khairur raziqin. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi Allah tengah cerita tentang orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa rezeki yang Allah bagi kepada orang yang mati? Kita selama ni fikir rezeki tentang waktu kita hidup kan, dapat harta, dapat kesihatan. Tapi ayat ni Allah cerita tentang orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, orang yang berhijrah di jalan Allah dan dia mati. Dalam ayat yang seterusnya Allah sebut, la yudkhilannahum mudkhalan yardawna wa innallaha la'alimun halim. Pasti Allah akan masukkan mereka ke tempat yang mereka redai, iaitu syurga. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha lembut, Maha penyabar, halim, lembut. Jadi bila kita baca ayat ni sepenuhnya, kita akan dapati bahawa rezeki ini, ia tidaklah terhad kepada nikmat di dunia sahaja. Rezeki tak terhenti kepada kita di dunia je. Bahkan bila kita mati pun Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki. Kat dunia ni rezeki kita kesihatan. Kat dunia ni rezeki kita harta benda. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, tu semua rezeki. Lepas kita mati, masuk dalam alam kubur, belum hari kiamat, di alam barzakh, kalau kita orang yang baik, kita akan dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalami Mannan, dia kata ayat Allah ni yang menyatakan yang Allah pasti akan memberikan rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik, bermaksud di alam barzakh. Sebab kalau tengok konteks ayat ni tengah cerita tentang orang yang dah mati di jalan Allah. Allah akan bagi rezeki kepada mereka di alam barzakh. Begitu juga rezeki kepada mereka di hari kiamat dengan masuknya mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu sahaja. Kata Syekh Sa'di lagi, macam mana pula dengan orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka tak mati syahid? Mereka tak terbunuh. Mereka berhijrah tetapi tidak terbunuh. Jadi kata Syekh Sa'di, boleh jadi juga maksud ayat ini termasuk juga orang yang berhijrah di jalan Allah, maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada mereka rezeki yang baik, yang luas. Sama ada mereka itu akan mati ketika berperang atau mati di atas katil mereka. Semuanya akan dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kata Syekh Sa'di, Allah Subhanahu wa taala nak mengingatkan manusia sebab bila pergi berjihad, berhijrah, kena korbankan harta, kena korbankan nyawa. Jadi manusia takut kehilangan nyawa, kehilangan harta, jadi miskin dan semisalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak terangkan kepada mereka, nak menjawab was-was yang ada dalam fikiran mereka, yang mana kalau mereka berhijrah, habislah harta mereka, habislah nyawa mereka, yang mana Allah akan bagi lagi rezeki kepada mereka. Allah jamin rezeki mereka di syurga kalau mereka mati syahid, dan Allah akan jaga juga dan luaskan rezeki mereka ketika di dunia. Dan ini terbukti dalam kisah hijrah Nabi SAW. Bagaimana para sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, lepas hijrah ke Madinah, kita tengok macam mana Islam berkembang, berlaku peperangan dan semisalnya. Bila berlaku peperangan, ada ghanimah, harta rampasan perang. Jadi umat Islam jadi kaya, dapat harta dan semisalnya. Orang Islam daripada Mekah yang terpaksa tinggalkan harta mereka, mereka datang ke Madinah dengan bantuan orang Ansar, mereka dapat berniaga dan semisalnya. Jadi Allah jaga rezeki mereka walaupun mereka terpaksa pada asalnya tinggalkan harta benda mereka di Mekah ketika mereka nak berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat yang seterusnya, surah Al-Maidah ayat 114. Allah kata, warzuqna wa anta khairur raziqin. Berilah rezeki kepada kami, wa anta khairur raziqin, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
Kita minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ketahui bahawa Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kita nak lihat pula daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan nama Allah Ar-Razzaq ini. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, selain itu nama Ar-Razzaq juga tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sunan Musnad disebutkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu orang ramai mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang harga barang yang naik, tentang harga barang. Mereka ngadu kat Nabi, harga barang tinggi macam kita lah, harga telur tinggi sekarang kan. Nak beli telur sebiji pun dah 80 sen, 70 sen. Jadi orang mengadu kepada Nabi SAW tentang harga barang yang melambung tinggi. Yang melambung tinggi. Jadi naiknya harga barang ni berlaku sejak zaman Nabi SAW lagi lah. Jadi mereka mengadu kepada Nabi SAW. Lalu mereka berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau kamu tetapkan harga barang, kawal harga barang. Kalau dalam istilah sekarang kita panggil price control lah. Isu ni dah berlaku zaman Nabi SAW lagi. Isu harga barang, kenaikan harga barang yang tak terkawal. Jadi para sahabat risaulah, harga barang tinggi sangat. Jadi mereka mengadu kat Nabi SAW. Maka Nabi SAW jawab, Innallaha huwal khaliq. Sesungguhnya Allah itu dialah yang maha pencipta. Al-Qabid, dialah yang menggenggam. Al-Basit, dialah yang membentangkan. Ar-Raziq, dialah yang memberi rezeki. Ar-Razzaq memberi rezeki, Ar-Raziq juga memberi rezeki. Al-Musa'ir, Al-Musa'ir ini maksudnya apa? Yang menentukan harga barang. Al-Musa'ir. Wa inni la arju an alqallah, dan aku, kata Nabi, aku sangat berharap untuk bertemu dengan Allah. Wala yatlubuni ahadun bimazlamatin zalamtuha. Aku sangat berharap agar aku bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seseorang pun yang menuntut daripada ku atas kezaliman yang aku lakukan kepadanya. Yatlubuni ahadun bimazlamatin zalamtuha iya fi damin wala malin. Kezaliman daripada sudut harta ataupun darah. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi SAW tak nak tetapkan harga barang. Macam mana tu tuan-tuan? Sekarang kan kerajaan letak price control kan, barang-barang tertentu, terutama barang keperluan kan. Harga ayam, harga beras. Jadi tuan-tuan, pada asalnya ni hukum asal kita bincang. Pada asalnya price control ini terlarang. Terlarang pada asalnya. Sabar lu, jangan marah saya pula. Kata parah, ustaz ni kalau jadi pemerintah habis semua barang naik. Sabar lu. Pada asalnya market, pasaran ni mesti dilepaskan sebagai orang kata pasaran bebas. Harga mesti bergantung kepada supply dan demand. Apa tu? Supply apa? Demand penawaran kan? Pengeluaran. Lebih kurang macam tu lah. Supply tu pengeluaran, maksudnya kita produce barang. Dan demand permintaan barang. Jadi harga kena dilepaskan kepada pasaran. Sebab memang itu satu konsep yang asal lah. Bila contoh, kalau satu barang tu secara umum, dia ada jenis-jenis barang dia lah. Ada satu barang tu, barang secara umumnya bila dia punya demand permintaan tinggi, maka harga barang akan tinggi. Tetapi sebab tu, itulah yang nanti akan berlaku nanti. Ihtikar ni sorok barang. Sebab apa peniaga nak sorokkan barang? Barang tu ada permintaan, tapi kalau supply banyak sangat, stok banyak sangat, nanti harga barang turun. Jadi mereka sorok. Kadang-kadang mereka tunggu nanti musim perayaan, permintaan meningkat. Jadi undang-undang supply dan demand, bila supply terlalu banyak melebihi demand, maka harga akan turun. Bila demand terlalu banyak melebihi supply, barang akan naik, harga barang akan naik. Itu konsep pasaran bebas lah.
tanpa ada campur tangan mana-mana pihak. Jadi pada asalnya Islam memang melarang untuk pemerintah tetapkan harga. Orang kata harga ceiling dan semisalnya kan, apa harga maksimum dan semisalnya. Tapi kita tahu bahawa dalam pasaran dia tidaklah semudah itu. Peniaga pun adalah helah-helah dia yang dilakukan untuk menyebabkan harga barang naik. Jadi kita nak lihat apa yang dikatakan oleh Islam sedikit. Kita huraikan sikit hadis ni. Pertama, tentang harga barang dagangan. Ada ke dalam Islam menetapkan harga maksimum berapa banyak percentage ataupun margin harga kita letakkan, berapa margin profit, margin keuntungan kita berapa banyak kita nak letakkan? Sebab ada orang kata tak boleh ambil lebih daripada 50% lah dan semisalnya. Kata, ada pula yang kata kalau untung banyak sangat riba. Bila ada orang kata kalau untung banyak sangat riba, saya kata nampak benar awak tak ngaji fiqh muamalat. Untung tak ada kaitan dengan riba. Kita untung 100% ke, 30% ke, 50% ke, 20% ke, rugi ke, tu tak ada kaitan dengan riba. Riba isu lain. Riba ada pada hutang, ada pada jualan barang secara tangguh, ada barang-barang tertentu dan semisalnya. Tapi keuntungan banyak atau sikit tak ada kaitan dengan riba. Jadi Imam Ash-Shirazi dalam Al-Muhadzab, dia seorang ulama mazhab Syafi'i, menyatakan sesiapa yang membeli barang dagangan diharuskan ke atasnya untuk menjual dengan harga modal. Suka hati dia lah, dia peniaga nak jual harga modal ke dengan harga yang lagi rendah. Kadang-kadang orang nak clear stock, dia buat, orang kata jualan akhir tahun kan, nak clearance stock, dijual kadang-kadang tak sampai harga modal pun, atau lebih tinggi. Semua boleh, tak ada masalah. Jadi pada asalnya boleh, tak ada masalah nak letak harga berapa pun. Akan tetapi para ulama menyatakan sekiranya barang-barang tersebut, dengan syarat barang-barang tersebut bukan barang keperluan dan tak melibatkan kezaliman atau monopoli pasaran. Monopoli pasaran, kita mungkin serahkan harga kepada pasaran, tetapi peniaga-peniaga ni, semua syarikat-syarikat pengeluar ni berpakat, okey, kita jangan jual barang rendah daripada harga ni. Ini biasa berlaku lah, peniaga buat macam ni. Jadi benda ni, peniaga dan pembeli kena faham benda ni. Pada asalnya tak dibenarkan perkara tersebut. Tak dibenarkan untuk kerajaan tetapkan harga barang, itu pada asal. Dan kedua, tak dibenarkan juga untuk melakukan monopoli yang sehingga menimbulkan kezaliman kepada orang lain. Jadi sebenarnya peniaga-peniaga bebas untuk meletakkan harga berapa yang mereka nak. Tak boleh lah, kalau contohlah kadang-kadang kita kes-kes yang biasa ni, peniaga-peniaga kecil lah, berniaga kat pasar malam. Ada peniaga baru, dia nak jual air sirap kat pasar malam misalnya, dia nak jual air lah, contoh air kopi yang viral sekarang ni kan. Dekat pasar malam tu dah ada peniaga yang jual air kopi yang lebih kurang produk macam tu. Kat pasaran, kat pasar malam tu jual harga mungkin RM3, contoh kita bagi. Datang peniaga baru ni, dia rasa dia nak jual RM2. Benda ni biasa berlaku lah. Nanti adalah muncul peniaga-peniaga lain yang kata, kalau awak nak berniaga sini, ikut harga sini, paling kurang jual RM3. Sebab dah tahulah kalau dia orang jual RM3, orang ni jual RM2, habislah lari customer kepada peniaga yang murah ni. Tindakan tersebut pada asalnya terlarang. Sebab itu monopoli pasaran. Kita kawal harga. Maksudnya, walaupun hatta dalam undang-undang sekarang pun, walaupun ada undang-undang apa tu, kartel ke, untuk menghalang syarikat-syarikat ni berpakat menetapkan harga, tapi mereka boleh buat benda-benda tu. Tak payah cakap syarikat besar, kat pasar malam benda tu berlaku. Tapi pada asalnya perkara tu tak boleh. Peniaga suka hati dia lah nak letak harga macam mana. Jadi kita sebagai peniaga, kita tengok, jangan marah kalau ada orang jual barang lagi murah daripada kita. Cuma sebagai peniaga kita kena fikir juga lah, barang murah kita tu berbaloi ke tak. Ada orang dia buang harga, dia buang harga sampai peniaga lain memang lingkup lah. Jadi tu ada perbincangan di kalangan ulama, boleh tak walaupun kita benarkan letak harga sesuka hati, tapi boleh ke kita buang harga tu, sebab dia ada menimbulkan kesan buruk kepada peniaga lain. Sebab perangai suka buang harga ni biasanya perangai syarikat-syarikat besar lah.
Sebab dia orang ada modal yang besar. Dia nak bunuh pesaing-pesaing yang masuk pasaran tu. Sebab pesaing-pesaing lain mungkin peniaga yang baru nak muncul, modal tak besar. Jadi bila dia nampak pesaing muncul, dia kata macam mana nak bunuh pesaing-pesaing ni supaya mereka tak dapat bertahan lama. Dia buang harga. Dia buang harga, semua pelanggan lari kat dia. Walaupun dia rugi, dia jual harga tu, tapi dia rugi sikit, modal dia besar. Tapi peniaga lain, orang tak beli barang mereka. Mereka baru nak start, modal pun tak besar. Bila rugi, habis. Kiok terus, habis. Bila dia tengok pesaing dia semua dah habis, dia pun naiklah harga dia yang asal. Sebab tu benda-benda macam ni, sebab tu fake muamalat ni dia kena tengok banyak. Walaupun pada asal kawalan harga tak dibenarkan, sebab tu ada, bukan kita sekadar bukan ada harga shilling, harga tinggi, bahkan ada juga harga lantai, harga minimum. Semua tu untuk mengelakkan perkara-perkara ni. Jadi kita lihat macam mana, apa bukti di zaman Nabi SAW tidak pernah ditetapkan harga maksimum. Daripada Urwah radhiyallahu anhu, beliau pernah diberi 1 dinar oleh Rasulullah SAW untuk membeli seekor kambing. Jadi Urwah dia berjaya beli 2 ekor kambing. Nabi SAW bagi dia 1 dinar, dia beli 2 ekor kambing dan menjual salah satunya dengan 1 dinar. Dengan seekor kambing dia dapat untung 100% lah. Dia dah balik modal dia lah. Lepas tu apabila diserahkan baginda, maksud bila 2 ekor kambing dia dapat berapa? 200. Maksud dia untung lah. Modal dia berapa? 1 dinar. Bila 2 kambing dia dapat jual 2 dinar. Dia dapat modal 100%. Dia balik modal dan untung dia 100%. Apabila diberitahu kepada Nabi SAW, dia bagi balik duit modal tu kat Nabi SAW, Nabi SAW gembira dan mendoakan keberkatan kepada beliau. Jadi Nabi SAW tak tegur tindakan dia jual dengan harga macam tu. Kita lihat lagi daripada Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dia membeli sebidang tanah dengan harga lebih kurang 170,000 dirham. Lepas dia meninggal dunia, anaknya Abdullah radhiyallahu anhu menjual, harga dibeli 170,000 dirham. Anak dia jual 1,600,000 dirham. Yalah macam sekarang kan, tanah tok nenek kita waktu beli dulu berapa harga kan, sampai kat cucu cicit harga dah melambung tinggi. Tiba-tiba pula kawasan tu jadi kawasan industri lah, nak dibangunkan dan semisalnya, harga melonjak naik. Tu berlaku menunjukkan tidak ada kawalan harga. Jadi tak pelik pula kalau kita kata harga tanah ni, harga rumah naik. Memang macam tu keadaan dia. Jadi pada asasnya Islam tak menetapkan had khusus bagi perniagaan. Tak menetapkan had berapa banyak margin profit, margin keuntungan yang kita nak perolehi. Tetapi ada beberapa keadaan yang di mana Islam melarang memanipulasi harga dengan cara yang salah. Kalau kita baca kitab-kitab fiqh, ada bentuk ada bentuk yang mana dilarang. Misalnya, kalau zaman dulu, dia bagi contoh selalu bila seorang peniaga memintas pedagang yang nak sampai ke pasar. Sebab pedagang yang mungkin datang dari jauh nak jual barang kat satu pasar misalnya, dia tak tahu lagi harga pasaran kat pasar tu berapa. Sampai kat pasar baru dia tahu harga pasaran. Jadi dia dipintas oleh peniaga yang asalnya kat pasar. Dia sebelum orang tu sampai pasar, dia pergi datang dulu, jumpa dulu kat supplier tu. Dia kata dia tipu supplier tersebut dengan menyatakan dekat pasar barang dah banyak sangat dah stok ni dan semisalnya, harga rendah. Jadi mungkin supplier tu kata, macam ni susah tak pula, ambil lah sebab aku jual harga murah, yang penting aku tak rugi. Sebenarnya mungkin harga kat pasaran lagi tinggi. Jadi tengok macam mana, walaupun Islam tak menetapkan harga berapa banyak keuntungan, tapi ada kondisi yang mana ada orang dia akan manipulasi harga apabila dia tahu ada orang-orang yang dia tak dapat akses kepada apakah price market yang sebenarnya, harga pasaran yang sebenarnya. Jadi bila supplier tadi dia sampai juga kat pasar tu, barulah dia sedar bahawa barang yang sepatutnya dia jual tu lagi mahal, lagi tinggi sebenarnya harga pasaran dia. Tapi orang lain dah pintas kat tengah jalan, tipu dia, kata harga kat pasar tu lagi rendah. Jadi
walaupun pada asalnya jual beli tu dah berlaku lah, kan, jual beli tu dah berlaku, tapi disebabkan peniaga tadi dah ditipu, dia kena jual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran, maka dibenarkan untuk membatalkan jual beli tadi, kena batalkan, sebab dia menjual dalam keadaan dia ditipu harga pasaran tersebut. Sebab hadis dalam riwayat Muslim, Nabi SAW melarang perbuatan memintas dagangan. Maksud contoh kita bagi tadi, sebab dia akan menyebabkan orang menjual dalam keadaan tak tahu harga sebenar. Jadi begitu jugalah kalau contoh yang lain orang boleh buat kepada pembeli. Ada pembeli, dia tengah nak pergi beli satu barang, dia nak pergi dekat satu tempat, dia tak sampai kat tempat tu lagi. Lepas tu ada peniaga datang kat dia, kata, ni harga ni, barang ni mahal, kat pasar dah habis dah. Contoh dia nak beli ayam, tengah jalan nak pergi pasar nak beli ayam, bertembung dengan seorang peniaga ayam. Peniaga ayam tu buat konon dia dah balik di pasar, dia kata, kat pasar ayam dah habis lah, ayam dah habis kat pasar. Jadi pembeli tu, oh ya ke ayam pasar tu? Peniaga tu kata, aku 3 seekor je ni, nak lah ambil sekilo RM20, 3 seekor je ni, kau nak buat kenduri kan? 3 seekor je. Okey lah, beli, setuju. Lepas tu mungkin dia kata, ada isteri suruh beli sayur lah kat pasar. Sampai pasar tengok, ayam banyak lagi, harga ayam sekilo RM9 je. Tak guna peniaga tadi tipu. Dia kata kat pasar ayam dah habis lah, harga tinggi lah kat pasar. Pada asalnya dia berhak, dia pergi balik jumpa kat peniaga tadi, walaupun mereka dah berjalan urus niaga tersebut, dia berhak untuk batalkan urus niaga sebab dia ditipu. Dia tak tahu harga pasaran sebenarnya mungkin lebih rendah, ditipu oleh peniaga kat tengah jalan tadi. Jadi kita nampak macam mana walaupun pada asalnya harga dibebaskan kepada pasaran, tapi Islam juga tahu ada peniaga yang dia akan buat pelbagai helah untuk membuatkan pembeli tertipu dengan harga yang ditawarkan, menyangka harga tu lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya. Dan yang kedua yang terlarang lagi ialah ihtikar, atau dalam konteks sekarang iaitu menyorokkan barang. Kata Nabi SAW, la yahtakir illa khati'un, tak ada yang melakukan sorok barang atau monopoli ini melainkan orang yang bersalah. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Jadi disebabkan isu-isu inilah yang mana walaupun pada asalnya harga perlu dibebaskan kepada pasaran, tetapi kerana ada orang yang akan melakukan helah sampai ke tahap menzalimi orang lain, maka timbul isu kawalan barang. InsyaAllah kita sambung lepas azan nanti. Jangan jatuh. Allahu Akbar. Tak ada. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Muhammad.   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  Muhammad.    Muhammad.    Muhammad.    Muhammad.    Muhammad.    Muhammad.    Muhammad. Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung huraian kita kepada hadis ni. Jadi kita dah tengok tadi beberapa situasi yang berlaku yang mana akan berlakunya helah oleh peniaga yang boleh menyebabkan kezaliman, yang mana harga bukan lagi sebenarnya pure daripada supply dan demand. Maka sebab itu para ulama berfatwa dibenarkan kawalan barang dalam situasi tertentu. Syekh Muhammad Az-Zuhaili menyatakan bahawa hadis yang kita baca tadi adalah dalil bahawa haram bagi pemerintah untuk menetapkan harga barang mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab. Dia pendapat yang muktamad dalam mazhab tak boleh. Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan, pendapat yang lemah lah, pendapat dhaif dalam mazhab menyatakan dibenarkan ke atas pemerintah untuk menetapkan harga pada waktu gawat. Maksudnya bukan setiap waktu, pada waktu kegawatan, bagi barang seperti makanan, maksudnya barang keperluan. Jadi bukan semua benda kerajaan berhak untuk masuk campur lah dalam pasaran pada benda-benda yang keperluan dan semisalnya. Jadi sekiranya pemerintah menetapkan harga barang dan peniaga melanggar arahan tersebut, maka dibenarkan untuk pemerintah menjalankan hukum ta'zir kepada peniaga tersebut. Begitu juga kata Syekh Muhammad Taqi Al-Uthmani, dia kata sesungguhnya penetapan harga barang tidak boleh dilaksanakan melainkan pada keadaan-keadaan yang luar biasa. Apabila manusia berada dalam keadaan terdesak akibat harga yang terlalu tinggi pada barang-barang yang manusia berhajat kepadanya, seperti makan, minum dan pakaian. Jadi bila hukum asal dia terlarang, maka dia hanya dibenarkan pada situasi-situasi tertentu. Sebab itulah bukan semua barang pemerintah kita, kerajaan kita kawal harga dia. Beras dikawal, minyak kawal lagi ke sekarang? Tak pasti kan. Al-Baji pula menyatakan penetapan harga daripada pemerintah adalah untuk menjaga kemaslahatan umum bagi pembeli dan penjual. Tak nak ada pembeli barang keperluan sampai pembeli tak mampu beli. Mereka terpaksa beli makanan kan. Jadi bila ada orang letak harga yang terlalu tinggi, maka dia akan menimbulkan masalah. Dan macam mana cara pelaksanaan kawalan harga ni? Dia adalah macam-macam cara. Macam-macam cara. Yang kita nampak harga ditetapkan begitu begini, kita tak nampak macam mana kerajaan nak, macam mana pula dengan pihak pembekal. Contoh kalau beras petani dan semisalnya, kalau harga murah rugi pula kat pihak mereka. Jadi itulah ada nanti subsidi daripada kerajaan dan semisalnya. Jadi price control tu dia bukan sekadar secara pelaksanaannya, dia bukan sekadar menetapkan harga macam tu dia. Dia adalah benda yang kerajaan kena bagi balik kepada pengeluar benda tersebut. Sebab ada kalanya harga tu kalau ikutkan margin profit memang rendah lah kalau ikut harga kawalan yang kerajaan tetapkan. Jadi akan diberikan subsidi kepada pengeluar dan semisalnya. Jadi antara tokoh yang popular dengan isu kawalan harga ni ialah Ibn Taymiyah rahimahullah.
Ibnu Taimiyah kita dah sebut tadi bahawa pendapat mazhab majoriti ulama tak benarkan kawalan harga ni. Sebab berdasarkan hadis ni, hadis yang kita baca dalam kitab ini, Allah lah yang dialah yang penetap harga. Tetapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila penetapan harga itu mengandungi unsur apabila penetapan harga itu mengandungi unsur yang tidak adil, maka terpaksa dihalang perbuatan tersebut. Terpaksa dihalang perbuatan tersebut. Seperti mereka menaikkan harga yang melampaui batas dan semisalnya. Seperti mereka memonopoli pasaran dengan cara mereka menyorokkan barang. Stok banyak tapi mereka sorokkan barang tersebut supaya supply berkurangan dan harga naik. Jadi orang akan nampak macam, oh, harga naik sebab supply kurang. Sebenarnya barang ada, disorokkan supaya harga tinggi. Maka disebabkan itulah pada zaman sekarang, maka para ulama membenarkan penetapan harga barang dengan syarat-syarat tertentu kerana melihatkan bagaimana khususnya pada zaman moden ni, cara berniaga ada banyak hilah yang boleh dilakukan oleh peniaga yang sampai akan menzalimi masyarakat untuk mendapatkan barang keperluan mereka. Jadi saya huraikan panjang sikit sebab tak nak nanti balik ni pening. Hadis ni kata tak boleh penetapan harga barang. Jadi macam mana yang kerajaan yang kita buat zaman sekarang? Dia isu dia adalah pada maslahah. Kalau tidak, mudarat akan berleluasa lah. Macam mana dengan orang miskin nak beli beras, harga beras tak dikawal misalnya. Macam sekarang telur naik tinggi. Sekarang pun dah rasa tinggi. Kalau tak dikawal, berapa harga dia? Sedangkan telur tu kita boleh kata sumber protein yang paling murah lah, yang masyarakat yang berpendapatan rendah boleh beli. Ikan dah tentu mahal, ayam pun mahal. Jadi mereka telur lah sumber proteinnya. Kalau telur pun mahal, lagilah masalah. Jadi nak tak nak kerajaan terpaksa masuk campur. Jadi macam mana mekanisme kerajaan nak laksanakan, itu kita serahkanlah kepada mereka, pemerintah, untuk melakukan perkara tersebut. Jadi tak naklah, sebab takut juga nanti ada orang kata, sebenarnya tak boleh kerajaan kita kawal harga telur, kawal harga ayam, berdalilkan hadis ni. Nanti orang nampak, teruk agama Islam dia bukan semudah tu. Sebab tu para ulama bila dia keluarkan satu fatwa, kalau kita nampak fatwa mereka secara zahir nampak satu lapis macam bercanggah dengan hadis ni, kan, fatwa Ibnu Taimiyah, fatwa ulama-ulama lain yang membenarkan kawalan harga, nampak macam bercanggah dengan hadis ni. Hadis ni Nabi SAW bagi tahu bahawa yang tetapkan harga barang tu Allah. Dan Nabi SAW tak nak tetapkan harga barang sebab takut nanti di hari akhirat dituntut oleh peniaga-peniaga. Sebab pada asalnya penetapan harga barang tu kezaliman, sebab masuk campur dalam pasaran. Jadi pada asal tak boleh, tetapi ada situasi yang dibenarkan perkara tersebut. Kita lihat ayat yang seterusnya. Allah adalah Ar-Razzaq, iaitu yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan keperluan makannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah yang memberi rezeki. Allah bagi rezeki bukan dekat kita je manusia. Allah bagi rezeki bukan dekat orang yang beriman sahaja. Allah bagi kat semua. Dan Allah bagi rezeki kepada haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan. Kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan berapa banyak haiwan yang tidak dapat membawa rezekinya sendiri, Allah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepada kamu. Tuan-tuan, Nabi SAW daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis sahih dari Imam At-Tirmizi, Nabi SAW pernah ingatkan manusia untuk bertawakal seperti seekor burung. Keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang pada waktu petang dalam keadaan berisi perutnya. Dalam paruh dia ada makanan, boleh bagi makan ke anak-anak burung tersebut. Siapa yang bagi tahu burung tu kalau dia keluar waktu pagi dia ada rezeki untuk dia?
Jadi Nabi SAW ajar kita tawakal macam burung. Burung ni dia keluar pada waktu pagi, dia tak tahu pun ada ke dia jumpa ke makanan ke tidak ke, tapi dia keluar. Siapa yang jamin rezeki dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah jamin rezeki burung, kenapa manusia nak rasa gundah gulana, risau, ada ke hari ni makan dan minum? Allah jamin rezeki kita. Bila kita faham nama Allah Ar-Razzaq, Allah yang bagi rezeki, kita akan tawakal seperti seekor burung. Bukan kita duduk kat rumah saja. Nabi SAW suruh contohi burung. Burung tu keluar waktu pagi cari makan. Macam kita keluar pagi, kita cari rezeki, pergi bekerja. Kalau yang berniaga pergi berniaga. Yang berniaga belum tentu untung hari tersebut, tapi tetap keluar cari rezeki juga. Sebab Nabi SAW suruh contohi bagaimana tawakal seekor burung. Dia tak duduk dalam sarang macam tu je, dia tetap keluar. Jadi kita kena contohi. Kita tengok haiwan, kadang-kadang kita tengok haiwan, kita ambil ibrah, pengajaran daripada kehidupan haiwan tersebut. Jadi pengajaran ni bukan kita hanya tengok kehidupan manusia, kita tengok haiwan juga. Burung, macam mana Allah bagi rezeki kat dia. Kalau burung pun tak risau tentang rezeki dia, dia keluar cari dia rezeki. Kenapa kita manusia yang Allah bagi kemampuan, kekuatan, kita lagi kuat, lagi berakal daripada seekor haiwan, kita lebih mampu berfikir daripada seekor haiwan. Kenapa kita pula yang nak gundah gulana tentang rezeki, nak risau-risau sangat? Risau sikit tak apa, tapi risau sangat sampai stres, sampai ada yang nak bunuh diri dan semisalnya. So rasa rezeki asyik, tak ada rezeki, rezeki tak cukup. Kita contohi seekor burung, keluar cari rezeki, serahkan ke Allah SWT. Yang penting kita usaha dan hati kita tawakal kepada Allah SWT. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini. Pada minggu hadapan kita akan sambung muka surat 165 pada ayat surah Al-Baqarah ayat 212. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah yang akan beri rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki tanpa sebarang hisab. Wallahu alam. Jadi sebelum kita bersurai, ada sebarang soalan? Okey Haji? Berapa persen? Wallahu alam. Setakat yang saya cari ni, saya tak jumpa lagi secara spesifik yang tunjukkan Nabi SAW bawa barang dagangan Khadijah dan semisal tu. Tak, setakat ni tak jumpa lagi berapa persen secara spesifik keuntungan Nabi SAW. Tapi kalau yang jumpa tadi, yang apa yang berlaku di zaman sahabat tadi, menunjukkan bagaimana mereka ambil margin keuntungan tu sangat besar lah. Bukanlah ada orang kata kena paling tinggi 50% dan sebenarnya tak ada. Memang tidak ada sebarang dalil yang menetapkan berapa margin profit yang kita kena letak. Jadi benda tu kepada peniaga lah, mereka lah yang tahu. Kalau letak tinggi sangat, harga mahal, siapa nak beli? Kan? Kalau rendah sangat, nak cover cost semua tak dapat. Jadi peniaga dia tahulah perkara tersebut. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada soalan, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu